أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعلك كسورا صدق الله العظيم. Dan orang-orang yang kafir itu berkata, Al-Quran ini hanyalah satu perkara dusta yang direka-reka oleh Muhammad dan ia dibantu membuatnya oleh kaum yang lain. Maka dengan kata-kata itu sesungguhnya mereka telah mendatangkan satu tuduhan yang zalim dan dusta. Dan mereka berkata lagi, Al-Quran itu adalah cerita-cerita dongeng orang-orang dahulu kala yang diminta oleh Muhammad supaya dituliskan. Kemudian perkara yang ditulis itu dibacakan kepadanya pagi dan petang untuk dihafaznya. Katakanlah wahai Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui segala rahsia di langit dan di bumi. Sesungguhnya adalah ia maha pengampun lagi maha mengasihani. Dan mereka pula berkata, mengapa Rasul ini makan, minum dan berjalan di pasar-pasar seperti manusia yang lain? Sepatutnya diturunkan malaikat kepadanya, supaya malaikat itu turut memberi peringatan dan amaran bersama-sama dengannya sebagai saksi yang membenarkannya. Atau diberikan pemendaraan harta benda kepadanya. Atau ia mempunyai sebuah kebun untuk ia makan hasilnya. Dan orang-orang yang zalim itu berkata pula kepada orang-orang yang beriman, sebenarnya kamu hanyalah menurut seorang yang tidak siuman. Lihatlah wahai Muhammad, bagaimana mereka membuat untukmu
berbagai misal perbandingan yang bukan-bukan. Dengan sebab itu sesatlah mereka sehingga mereka tidak mendapat jalan petunjuk. Maha berkat Tuhan yang jika ia kehendaki, tentulah ia akan mengadakan untukmu di dunia ini sesuatu yang lebih baik dari apa yang mereka katakan itu, iaitu syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, serta mengadakan untukmu istana-istana yang tersergam indah. Masih lagi kita berada dalam penafsiran suratul Furqan, surah yang ke-25 pada juzuk yang ke-19, bermula ayat yang ke-4 sehingga ayat yang ke-10. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan dan menjawab tuduhan-tuduhan palsu golongan-golongan musyriki Mekah, penyembah-penyembah berhala dan orang kafir sepanjang zaman. Kalau sebelum ini Allah SWT menjawab tentang kekeliruan mereka dalam menyembah Tuhan dengan mengadakan sekutu-sekutu dan dengan menisbahkan sesuatu yang tidak layak kepada Allah, dengan mengatakan Allah punya anak dan punya isteri ataupun sekutu. Maka dalam ayat pertama dan ketiga yang kita bacakan sebelum ini menjawab segala kekeliruan tentang perkara ketuhanan. Manakala pada ayat yang keempat dan keenam Allah menjawab segala kekeliruan dan tuduhan mereka terhadap Al-Quran. Dan ayat yang ketujuh sehingga yang ke-10 menjawab tuduhan dan kekeliruan mereka tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua ini berkisar tentang persoalan tauhid, persoalan akidah yang terdiri daripada 3 rangkaian utama yang berkait dengan ketuhanan, yang berkait tentang kerasulan, yang berkait tentang kiamat. Maka perkara pertama telah kita jelaskan bagaimana Allah Ta'ala mempunyai 4 sifat kesempurnaan yang tidak mungkin dapat ditandingi ataupun dapat diikuti oleh mana-mana sembahan selain Allah. Itu Allah yang menciptakan langit dan bumi, bahawa Allah SWT tidak punya anak, tidak memerlukan pembantu dan penolong. Allah Ta'ala tidak memerlukan sekutu, dan Allah yang menciptakan dan mentakdirkan setiap sesuatu. Dan sebagaimana juga Allah menjelaskan berhala-berhala yang disembah, mereka ini punya 4 kekurangan yang utama. Tidak menciptakan, dan mereka yang diciptakan tidak memiliki manfaat dan mudarat, tidak boleh menghidup, mematikan dan menghimpunkan. Maka kali ini persoalan yang bersentuh dengan Al-Quran Karim. Ada 2 tuduhan mereka terhadap Al-Quran yang Allah hikayatkan dalam ayat yang kita bacakan ini bila Allah berfirman wa qala alladhina kafaru, dan berkatalah orang-orang kafir. Yang dimaksudkannya ialah orang-orang jahil di kalangan orang kafir. Yang jahil, yang bodoh. Maka ada orang kafir yang cerdik. Ada orang kafir yang disebut golongan munsifun. Munsifun artinya orang yang memperakui kebenaran Al-Quran. Walau tidak beriman, itu hal yang kedua, itu hal hidayah. Sebagaimana mereka memperakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana mereka memperakui tentang kebenaran Islam. Tapi mereka tak dapat hidayah. Tapi ini golongan-golongan yang bodoh di kalangan mereka. Yang dimaksudkan bodoh ialah orang-orang yang cuba menimbulkan kekeliruan yang bukan-bukan. Orang-orang yang cuba menimbulkan kepalsuan dalam tuduhan. Maka jadilah dia orang yang bodoh kerana akibatnya itu kembali pada dirinya sendiri. Menunjukkan kejahilan dia. Kadang-kadang bila orang tanya kita soalan, ada soalan menunjukkan orang tu bijak. Ada soalan menunjukkan orang tu cuma nak dapat penjelasan. Ada soalan yang menunjukkan dia tu bodoh. Dia tanya kita soalan yang bodoh misalnya. Soalan-soalan yang kita rasa tak perlu jawab kerana kebodohan dia. Misal dia tanya kita kenapa awak lelaki tak perempuan. Kita ni lelaki, dia pun datang. Nak tanya sikit ustaz-ustaz ni kenapa ustaz lelaki bukan perempuan. Apakah soalan itu melambangkan dia cerdik kalau dia tanya kita begitu. Dia pergi kat mak dia, mak kenapa mak perempuan tak mak lelaki. Soalan-soalan itu menunjukkan kebodohan. Maka Allah menghikayatkan kebodohan mereka dalam perkara yang mereka sebenarnya tahu itu salah. Mereka timbulkan persoalan tadi untuk menimbulkan provokasi dan kebencian. Maka kata Allah, wa qala alladhina kafaru, dan berkata orang yang bodoh di kalangan kafir, in hadza ifkun iftara, ini ialah Al-Quran yang dicipta oleh Muhammad.
wa anahu alaihi qaumun akharun, dan dibantu oleh sekelompok orang-orang yang bersama dengannya. Yang mereka maksudkan sekelompok itu bila mana sebahagian daripada ahli kitab, sebahagian daripada mereka yang terkena alim dalam agama yang lain memeluk Islam, seperti Adas Maula Huwaitib bin Abdul Uzza. Adas memeluk Islam. Yasar, hamba kepada Amir bin Hadrami. Jabal, hamba kepada Amir, dan juga Abu Fukaihah Ar-Rumi. Keempat-empat ini merupakan orang alim dalam agama masing-masing sebelum ini. Adas mengetahui agama Nabi Allah Yunus AS. Malah tiga lagi ini ialah alim di kalangan ahli kitab. Keempat mereka ini memeluk Islam. Dan Nabi SAW sentiasa bersama mereka. Dan mereka sentiasa bersama Rasulullah. Maka datang seorang ketua musyrikin Mekah bernama Nadar bin Harith. Dia yang buat provokasi ini. Quran tu Muhammad cipta dipakat dengan sebahagian ahli kitab yang memeluk Islam bersama dengan dia. Walau Al-Quran diturunkan sebelum mereka memeluk Islam. Sebelum empat orang ni memeluk Islam. Dan Al-Quran mereka sendiri memperakui tidak mampu dicabar oleh pujangga-pujangga mereka. Fatahil, pakar-pakar bahasa mereka. Dan mereka mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang penyair. Dan mereka mengetahui Rasulullah seorang yang ummi, tidak tahu membaca dan menulis. Mereka tahu tentang Rasulullah. Mereka kenal Rasulullah sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka. Contoh, kalau orang tu glamour, kita ambil contohlah orang glamour, jadi kita ni banyak nak tahu tentang dia. Berbanding anak kita bangga. Maka Nabi SAW yang paling glamour pada masyarakat Mekah. Sehingga digelar Al-Amin, yang amanah, yang jujur. Dilantik menjadi hakim dalam perselisihan mereka. Mereka mengenali sifat Rasulullah, bukan waktu kelahiran baginda SAW dengan segala kebaikan dan keajaibannya. Mereka kenal. Umpama seorang yang saya katakan, bila dia kenal, dia dibina seorang artis, dia kenal semua artis tadi. Makan apa, tidur kat mana, begini, dia tahu semua. Dia pun mencontohinya. Maka demikian pengetahuan mereka tentang Nabi SAW. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka mengenali Rasulullah sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Kan Nabi Muhammad SAW, keluarga Rasulullah dikenali oleh musyrik Mekah. Bahawa Rasulullah SAW bukan seorang yang menipu. Dan Nabi SAW tidak pernah, kita katakan, bila mereka mundur Rasulullah SAW, mereka-rekakan Al-Quran ini dengan dibantu oleh sekumpulan. Sedangkan mereka tahu kalau benar Al-Quran direka, mereka juga boleh reka. Mereka juga boleh minta pembantu-pembantu lain tolong mereka. Takkanlah hebat sangat 4 pembantu ni. Mereka ada sejumlah besar lagi ahli kitab yang tidak Islam. Bukan lebih alim daripada 4 orang ni. Kalau Muhammad menciptakannya, maka why not orang kafir juga menciptakannya? Bukanlah mencipta itu satu benda yang tak boleh dicabar. Orang cipta benda ni, kita buat cipta benda ni. Orang buka kedai makan, kita pun boleh buka kedai makan macam dia. Orang buka pondok, kita pun boleh buka pondok macam dia. Kita boleh bersaing kalau benda itu diciptakan. Kalau sesuatu diciptakan, tak susah. Dia buka satu syarikat, kita buka satu syarikat. Kita boleh compete. Kita boleh tanafus, berlomba dengan dia. Kalau mereka kata, Nabi Muhammad SAW menciptakan Al-Quran dan berpakat dengan sekumpulan ahli kitab yang memeluk Islam, maka kenapa mereka juga tidak menciptakan Al-Quran dan berpakat dengan sekumpulan ahli kitab yang mereka tahu pandai dan bijak daripada ini dan bawa satu ayat seperti Al-Quran yang mereka selama ini dicabar oleh Allah dan mereka gagal untuk mendatangkan. Maka benda itu simple. Kalau awak kata Nabi SAW reka, dan awak pun boleh reka. Kalau awak kata Rasulullah ada bantuan, awak pun boleh dapat bantuan. Bahkan Allah cabar, datangkan bantuan daripada jin pun tak apa. Minta tolong jin, tolong mana-mana makhluk, bawa seperti Al-Quran. Mereka gagal. Maka dakwaan mencipta dan mereka. Satu dakwaan yang mereka sendiri tahu salah. Batil. Mereka tahu itu tak betul. Ini satu tuduhan bodoh mereka. Kemudian mereka tuduh lagi, bila Allah sebut tentang tuduhan tadi, faqad ja'u zulman wa zura. Sesungguhnya mereka mendatangkan suatu kezaliman dalam tuduhan mereka tadi
dan satu pembohongan dalam tuduhan mereka tadi. Pertama, zalim mereka. Kenapa disebut sebagai mereka ini zalim dengan tuduhan-tuduhan yang tersebut? Sebab mereka tuduh tanpa bukti. Siapa pun tuduh tanpa bukti maka zalim. Sebab tuduh ni tak susah. Awak buat sendiri ni, sekian tak susah. Menuduh tidak memerlukan kepada apa-apa pun bukti untuk tuduh orang. Sebab itu dalam Islam, seorang yang mendatangkan tuduhan, dia perlu bawa bukti. Yang dituduh cuma menafikan cukup. Siapa yang tuduh orang? Sebab dia yang tuduh, dia kena bawa segala bukti. Kalau dia gagal, maka dia zalim dalam tuduhan dia. Kalau dituduh orang tu zina, bawa 4 saksi. Dituduh orang tu mencuri, bawa 2 saksi. Dituduh orang tu sekian-sekian, bawa bukti. Yang dituduh pula tidak perlu bawa apa-apa sebab dia dituduh. Dia cuma menafikan. Oh, awak ni duit banyak sebab mencuri. Baik, senang tuduh mencuri. Baik, awak datangkan dalil bahawa saya mencuri. Saya kata saya tak mencuri. Ini duit saya kerja. Yang ni kata dia mencuri, bawa bukti. Saksi mana? Bukti mana? Kerana setiap tuduhan perlu ada kepada dalilnya. Kalau tidak, semua orang tuduh suka-suka dia. Semua orang boleh tuduh. Kita boleh tuduh siapa pun kita nak tuduh. Sebab tuduhan tu percuma. Siapa boleh tuduh orang? Sebab tu kalau kita baca surat khabar, kita dengar TV, dengar radio, tengok TV, dengar radio. Lalu berlakulah satu, kata okey, seorang fulan bin fulan ditangkap kerana tuduhan melakukan jenayah ini. Katakan tuduhan merogoh sebagai contoh. Contoh yang dituduh itu sudah pun rosak reputasi dia. Kalau kata kesian mangsa, tak, mangsa belum terbukti dia jadi mangsa. Belum. Tapi orang ramai sudah percaya pada tuduhan. Yang dituduh sudah menjadi orang yang dizalimi. Sebab itu dia perlu dibersihkan dengan sistem mahkamah. Untuk menunjukkan dia amat bersih. Kerana reputasi dia pada pandangan persepsi orang sudah roboh. Sebab itu haram kita percayai benda itu. Ada orang bila seorang tu ditangkap kerana kononnya dia buat itu ini. Kita kata kesiannya mangsa. Kenapa orang nak kesian mangsa? Mangsa belum terbukti dia mangsa. Tapi yang dituduh ini sudah pun buruk nama dia. Awak telah menghukumi dia. Awak telah menzalimi dia dengan tuduhan. Sebab tu stand kita, mauqif kita, seorang yang kita dengar dituduh, kita tak akan kata ya. Kerana setiap orang itu dianggap tidak bersalah sehingga dia buktikan. Ini kaedah Islam. Haram kita percaya tuduhan tu. Teruknya rupanya tak boleh percaya juga dia ni. Kenapa mudah guna ayat tadi? Dia baru dituduh. Direman kerana tuduhan. Bukan bererti dia buat. Bukan bererti sehingga dibuktikan. Mahkamah perlu buktikan. Bawa dalil, bawa saksi. Kalau tidak, semua orang boleh dituduh dengan senang. Nabi Yusuf AS pernah dituduh. Cuba menggoda isteri kepada pemimpin Mesir. Sehingga dipenjara. Orang ramai sudah pun percaya bahawa Yusuf buat sekian-sekian. Sehingga Yusuf AS tidak mahu keluar penjara, melainkan dibersihkan dahulu maruah. Untuk menunjukkan sebenarnya kita baca surat khabar ke dan sebab kita dengar tuduhan, kita pun percaya kita zalim. Sebab menuduh senang, tak susah pun tuduh. Kita boleh buat laporan polis orang ni sekian-sekian. Saya katakan mangsa belum lagi sabit tentang dia mangsa. Yang dituduh sudah pun dianggap bersalah semua orang. Dah rosak reputasi. Islam tidak ajar kita begitu. Baik, kembali kepada kisah musyrikin Mekah dan orang kafir. Ya, mereka boleh tuduh Muhammad reka Quran, cipta Quran. Walhal mereka boleh buat benda yang sama kalau tuduhan itu betul. Kenapa mereka tidak mencipta Quran sebagaimana mereka tuduh Nabi Muhammad cipta Quran? Dan kenapa mereka tak cari bantuan sebagaimana Rasulullah cari bantuan? Kemudian tuduhan mereka yang kedua, waqalu asatirul awwalin. Mereka berkata Al-Quran cuma cerita-cerita dongeng. Iktatabaha, yang ditulis, fahiyatumla alaih, yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta beberapa ahli kitab ditulis kepada Muhammad sebagai satu buku. Tumla alaih, dan dibaca kepada Rasulullah bukratan, pagi, wa asila, dan petang. Supaya Nabi boleh menghafal, kemudian Nabi cerita. Ini tuduhan kedua mereka. Maka Allah jawab, kul, katakan wahai Muhammad kepada golongan yang bodoh di kalangan orang kafir tadi, anzalahul ladzi, Quran ini bukanlah dongengan, tapi ia diturunkan oleh Allah, ya'lamus sir, yang mengetahui perkara rahsia,
fis samawati wal ard, di langit dan di bumi. Innahu kana ghafurar rahima. Allah itu pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, tuduhan kedua mereka kata ini Al-Quran ini cerita dongengan. Apakah Al-Quran itu cuma cerita dongengan yang Rasulullah suruh orang tulis? Kalau ia cerita dongeng mudah dibongkarkan. Kerana mereka juga boleh mengadakan cerita dongeng. Nama cerita dongeng, tetapi ia adalah cerita yang bersifat maklumat. Cerita yang bersifat kebenaran. Cerita yang datang daripada Allah yang mengetahui perkara gaib, yang tersembunyi dan terang-terangan. Diceritakan umat-umat yang terdahulu yang mereka mengetahui kebenaran umat ini dan kemusnahan mereka. Diceritakan tentang kiamat yang akan berlaku dan tanda-tandanya. Dan bagaimana keadaan manusia bila mereka kembali kepada Allah akhirat kelak. Maka ini bukan cerita dongeng. Kerana cerita dongeng dengan mudah diketahui sumbernya. Sedangkan Al-Quran sifatnya sentiasa baru datang wahyunya. Segar dalam wahyunya. Ya, kalau cerita dongeng, mereka boleh cari orang paling tua dan minta himpunan cerita-cerita rakyat, cerita-cerita dongeng. Sebab cerita dongeng dapat diketahui sumber dia. Macam kita lah, dongeng Lebay Malang ke, Pok Pandir ke. Semua cerita dongeng-dongeng dalam masyarakat Melayu kita. Kita boleh tahu sumbernya. Dan kita juga boleh reka cerita seperti ini. Dan semua cerita dongeng tadi tidak mengandungi apa-apa mukjizat. Tidak mengandungi apa-apa barakah. Tidak mengandungi apa-apa nilai fasahah, ketinggian bahasa. Tidak mempunyai apapun kemuliaan-kemuliaan dan cerita dongeng. Kalau kita suka himpun dan baca cerita dongeng, lihat bagaimana cerita dongeng itu dibentuk. Dengan segala kemustahilan akal dan kebodohan akal. Nama cerita dongeng. Dan bila diceritakan tentang kalau kita dalam budaya kita, ceritalah tentang misalnya sang kancil dengan sang harimau. Maka apakah pengajaran kita dapat daripada sang kancil dan sang harimau? Yang cerita sang kancil cuma nak berbohong, nipu, dan harimau sebagai subjek yang mudah ditipu walaupun dia kuat. Al-Quran tidak cerita hang nipu dan ditipu. Al-Quran cerita kebenaran untuk manusia baiki diri. Untuk manusia menjadi hamba Allah. Untuk manusia jadi baik. Cerita dongeng dia tak ajar kita jadi baik. Dia cuma ajar halwa di telinga. Maknanya seronok. Kalau buat filem tengoknya seronok. Tak ada apa-apa kesan pada diri kita. Dan bila kita cerita dongeng cuma nak suruh orang seronok dan kita seronok. Kita ketawa dan mereka ketawa. Apakah ada tujuan, mesej dan sebagainya? Tak ada. Kosong mesej. Kalau ada pun tak akan kuat mesej tadi. Kerana ia dongeng boleh dibawa cerita sepertinya. Tapi Al-Quran cerita benar dari Allah. Cerita tentang dialog ahli neraka, penyesalan ahli neraka, cerita tentang bagaimana ahli syurga dan kegembiraan mereka, cerita tentang rasul-rasul dahulu yang diutuskan, bagaimana mereka melalui tribulasi penentangan kaum, dialog mereka sebagaimana dialog yang kamu ulang hari ini. Yang kamu tuduh Nabi-Nabi hari ini, yang kamu tuduh Nabi Muhammad SAW, itu dialog yang pernah digunakan oleh mereka yang menentang Nabi-Nabi dahulu. Persis sama. Cuma beza zaman. Dan beza individunya. Cerita tuduhan sama. Kata gila, kata bodoh, kata alisik, itu perkataan, labeling yang dikatakan oleh umat dahulu pada Nabi-Nabi dahulu. Yang kata Nabi Nuh gila, bodoh. Dialog yang sama mereka kata pada Nabi Muhammad SAW. Yang kata Nabi Saleh ahli sihir, waktu datang mukjizat unta, dialog yang sama mereka kata pada Nabi SAW. Saling tak tumpah segala dialog tadi. Untuk menunjukkan cerita ni bukan cerita dongeng. Kamu ulang balik skrip tadi. Dan kemusnahan kamu sebagaimana kemusnahan mereka. Kesudahan kamu kalau berterus kufur kepada Allah sama sebagaimana kesudahan mereka. Maka Allah suruh Rasulullah jawab, beritahu dia Muhammad. Oleh kerana tuduhan tadi tak ada pun bukti, cuma tuduhan, maka just jawab dia. Juga tidak perlukan bukti. Kalau seorang kata kita bodoh, misalnya, kita cuma kata saya tak bodoh. Kalau orang kata awak ni bohong, cuma kita saya tak bohong, saya cakap betul. Seorang datangkan tuduhan tanpa bukti, maka memandai kita jawab juga tanpa perlu pada bukti kerana asas ni kebenaran. Kita ada. Bila mereka tuduh Rasulullah reka Quran, Rasulullah SAW meminta bantuan daripada orang lain. Dan mereka tuduh Al-Quran cuma cerita dongengan. Katakanlah wahai Muhammad, yang turunkan Al-Quran kepadaku ialah Allah.
Sebab itu berita tentang Al-Quran sentiasa segar dan menjawab persoalan kamu. Kalau cerita dongeng, dia dah dari skrip yang tak mampu jawab persoalan semasa. Sebab dia cerita dongeng. Tapi Al-Quran, kita dah sebut semalam, diturunkan mengikut kejadian. Kamu yang cakap macam ni, maka Al-Quran terus jawab. Bukan Al-Quran sebelum kamu tujukan tuduhan, Al-Quran dah beritahu tuduhan yang bakal kamu akan sebut. Untuk menunjukkan Allah yang maha mengetahui. Dan Allah menjawab. Kemudian Allah tutup ayat ini, ketika mana mereka menuduh Al-Quran. Sebelum ini mereka mensyirikkan Allah. Dengan yang kita dah sebut, bukti-bukti Allah tidak boleh disyirikkan, disekutukan. Kesempurnaan Allah. Dan pada ayat yang ke-4 dan 6, mereka, yakni orang-orang kafir, menuduh tentang Al-Quran. Pertama, tuduh Al-Quran dicipta oleh Muhammad dan dibantu. Yang kedua, Al-Quran cuma cerita-cerita bohong, dongeng-dongeng. Maka Allah jawab, ia diturunkan oleh Allah. Cukup jawapan tadi. Kemudian Allah sebut, menutup ayat ini, innahu, sesungguhnya Allah, kana ghafurar rahimah, pengampun dan penyayang. Kenapa disebut sifat ini? Artinya, kalaupun kamu tuduh, kamu kata macam-macam tentang Al-Quran, boleh sahaja Allah binasakan kamu. Tetapi Allah itu pengampun dan penyayang. Allah memberi tempoh untuk kamu lihat balik tuduhan kamu yang salah. Melihat balik tuduhan palsu kamu yang bersifat zalim dan pembohong itu. Untuk kamu kembali melihat kebenaran Al-Quran. Kerana sifat Allah yang maha rahmat. Allah itu pengampun dan penyayang. Kalau sekiranya kamu berhenti daripada perkara tersebut, mendustakan Al-Quran dengan pendustaan bohong ini, maka Allah itu menerima taubat kamu. Allah itu pengampun dan penyayang. Jadi kalau kita tengok dari sudut kekuasaan Allah, Allah boleh binasakan manusia dengan kesalahan mereka. Sebagaimana Allah sebut dalam banyak ayat tentang sifat rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha sadisu salasa wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa illam yantahu amma yaqulun la yamassanna alladhina kafaru minhum adzabun alim afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Telah kafir orang yang mengatakan Tuhan itu satu daripada tiga, dan tidaklah Tuhan itu melainkan Tuhan yang esa. Kalau mereka tidak berhenti dengan tuduhan mereka itu, mereka pasti akan ditimpa dengan azab yang pedih. Tidakkah mereka mau bertaubat kepada Allah dengan tempoh yang diberikan dan memohon ampun kepadanya? Allah itu pengampun lagi maha penyayang. Artinya Allah Ta'ala berkuasa. Kalau hamba-hambanya buat dosa untuk musnahkan terus. Tapi Allah memberi muhlah tempoh, masa. Kenapa? Kerana Allah bersifat rahmat pada hamba-Nya, penyayang. Allah Ta'ala bersifat baik kepada hamba-hambanya. Kerana itu Allah sudahi ayat ini. Pendustaan mereka dijawab dengan pengampunan Allah. Kalau kamu berhenti daripada mengaruk tadi, dah tuduh macam-macam tentang Quran, berhentilah. Tak payah tuduh mengaruk-mengaruk. Baik kamu tadabbur Quran. Baik kamu halusi makna Al-Quran. Baik kamu cari kebenaran dalam Quran. Daripada kamu tuduh tanpa kamu memerhatikan di dalamnya. Umpama seorang tuduhlah orang tu sesat, orang tu tak betul. Baik awak duduk dengar dia cakap. Sebelum awak kata dia sesat, dia tak betul, duduk dengar cakap. Maka kalau benda itu baik, kamu dapat manfaat. Kalau dia salah, kamu dengan mudah dapat tahu salah orang. Dengan mudah dapat tahu. Tapi untuk terus melontarkan tuduhan bohong, sesat, maka ini satu sifat pengecut. Sebab itu pernah Usaid bin Hudayr dan Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu ta'ala sebelum dia masuk Islam. Sa'ad bin Mu'az, seorang daripada ketua kabilah di Madinah. Seorang ketua, pemimpin, pahlawan yang gagah, yang kuat. Bila Nabi SAW datang ke bumi Madinah, dan Nabi hantar dulu pendakwa bernama Mus'ab bin Umair. Lalu kata Sa'ad, kita kan orang cerdik, apa kita nak takut? Kita dengar. Kalau dia bohong, kita tahu orang tu bohong. Kalau dia benar, maka kita akan ambil kebenaran. Maka Sa'ad bin Mu'az berdiri di hadapan Mus'ab bin Umair, duta Islam pertama di kota Madinah. Kota Yathrib waktu itu. Untuk mendengar kebenaran. Maka Sa'ad pun pacak lembing dia, okey, cakap sekarang. Kalau kamu bohong, aku akan buat tindakan. Kalau benar, kami akan ikut. Sifat berani. Dengar dulu cakap. Maka Mus'ab bin Umair membacakan kepada Sa'ad bin Mu'az beberapa potong ayat Al-Quran.
Sehingga Sa'ad bin Mu'adz terbuka dan memeluk Islam. Memeluk Islam. Kata ini orang berani. Dengarlah dulu. Ini mereka terus tuduh Muhammad SAW macam-macam. Al-Quran macam-macam. Kenapa tak dengar dan baca Al-Quran? Apa masalahnya untuk dengar? Tuan-tuan, bila sesuatu yang kita kata tak betul, kita halusi dulu benda itu betul ke tak betul? Tengok. Kenapa kita terlalu pengecut untuk kata tak betul, tak betul? Dengar dulu orang cakap. Dengar dulu orang cakap. Bukan itu tanda orang berani. Akal manusia, kita Allah jadikan fitrah kita boleh tahu benda tu, orang bercakap ni dia ada kepentingan atau tak ada kepentingan. Kita tahu. Dapat rasa. Orang ni nak ikhlas untuk mendidik, mentarbiah kita atau tidak. Dapat kita tahu. Mereka sudah mengenali latar belakang Nabi Muhammad SAW. Dan mereka juga pakar-pakar bahasa. Mereka orang cerdik. Masalah mereka ialah mereka takut untuk mendengar Al-Quran. Dan perkara sama yang berlaku pada hari ini. Mereka cuba jauhkan manusia. Jangan dengar Quran. Cuba dengar dulu. Kalau kamu nak beriman atau tidak beriman, itu hal yang kedua. Dengar. Apa masalahnya dengar Al-Quran? Dan baca Al-Quran. Bila kelompok orang kafir yang munsif, mereka ambil peluang baca Quran. Baca Quran, tengok Al-Quran. Tak jejah apa-apa pun. Kalau ia kebaikan, maka apa mudaratnya untuk kamu ikut? Kalau ia kamu rasa tak betul, maka tinggalkan. Tak ada masalah, Islam tak paksa. La ikrah fid din. Tiada paksaan dalam beragama. Tapi mereka dah provokasi dengan mengatakan Quran ciptaan Muhammad SAW dan lain-lain. Namun Allah Ta'ala menawarkan pengampunan. Kemudian lepas mereka mendatangkan provokasi kepada Quran, mereka menuduh Rasulullah pula. Dia punya stage dia macam ni. Pertama tentang ketuhanan. Tauhid. Dah jawab. Yang kedua tentang wahyu. Al-Quran. Yang menjadi perantaraan antara kitab suci, antara makhluk dengan Tuhan. Maka bila mereka cuba kritik Quran dan mereka gagal dalam kritikan terhadap Quran. Sampai hari ini, siapa pun cuba mengkritik Al-Quran, mereka gagal dalam kritikannya. Akhirnya mereka tunjukkan watak jahat dengan mengoyak Al-Quran, membakar Al-Quran. Dia gagal mereka untuk membawa atau menyelewengkan Al-Quran. Akhirnya apa mereka buat hari ini? Mereka koyak Quran. Mereka bakar Quran. Kononnya kebebasan agama dengan menghina agama orang lain. Mereka takut debat, mereka takut berdiskusi. Mereka haramkan banyak pendakwa untuk masuk negara, kononnya menghilangkan perpaduan umat dan sebagainya. Padahal ia kebenaran untuk dihidangkan oleh semua manusia, berhak untuk dihidangkan dengan kebenaran. Tidak ada penguasa boleh menghalang kebenaran itu dihidangkan. Kalau mereka tak nak terima atau tak nak terima, itu hal yang lain. Tapi tidak boleh disekat kebenaran itu daripada disampaikan. Contoh mereka boleh tanam hak asasi membenarkan gay, lesbian masuk. Kononnya kebenaran itu atas asas hak manusia. Tapi bila berkait dengan agama Islam, mereka terus sekat dan tuduh dengan pelbagai tuduhan. Ini watak yang sama mereka mainkan. Maka tuduhan mereka kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tuduh, mereka kata waqalu, dan mereka berkata, ma li hadzal rasul. Kenapa kami nak percaya pada rasul ini? Ma li hadzal rasul. Apa ada pada rasul ini? Ma li hadzal rasul. Ya'kulu ta'am, makan makanan, wa yamshi fil aswaq, bekerja kat pasar. Merujuk Rasulullah berniaga. Apakah ini nabi? Dia makan dan bekerja. Laula unzila ilaihi malak, kalaulah malaikat turun bersama dengannya, fayakuna ma'ahu nadhira, dan menyokong dia dalam dakwah. Biar Muhammad SAW berjalan dengan malaikat selalu dalam berdakwah. Dan mereka kata lagi, au yulqa ilaihi kanzun, atau Muhammad ini ada banyak harta, au takunu lahu jannah, atau dia ada kebun, ladang-ladang, yakulu minha, yang menjadi sumber dia, tak payahlah berniaga kat pasar. Dah ada sumber daripada kebun dan ladang. Wa qala adh-dhalimun, dan kata Allah lagi, orang-orang zalim ini mempengaruhi dan cuba untuk menghasut orang-orang beriman dengan berkata, in tattabi'una illa rajulan masura, yang kamu ikut itu bukan nabi, itu ialah ahli sihir. Itu ialah orang yang sebenarnya, kata masura di sini bermaksud orang yang tidak siuman. Dia kena sihir tu, tak betul tu. Orang yang kita katakan bodoh. Kata masura, dia orang terkena sihir. Orang tak siuman, gila. Untuk tengok, kata Allah, tengok. Kaifa darabu lakal amthal.
Macam-macam label mereka kata padamu, wahai Muhammad. Tengok. Sekali gila, sekali penyair, sekali ahli sihir, sekali. Tuduhan macam-macam tak konsisten dengan tuduhan. Kerana setiap tuduhan itu bertentangan. Kalau kata gila, orang gila tak boleh jadi penyair. Mana ada penyair gila? Kalau kata ahli sihir, sihir pula, dia terkenal dalam bahasa sihirnya, dia tak akan cakap bahasa indah. Ahli sihir dia akan cakap bahasa orang tak faham. Ahli sihir mentera dia, mazmur dia, jampinya, dia tak akan berpuisi. Bahkan dia bercakap orang tak faham supaya apa? Senang orang tak ikut dia. Biar dia je tahu ayat tu. Kan kalau orang tahu ayat tu, orang pun ikut sekali. Dia tahu ayat tu, ni ahli sihir. Sekali mereka kata kamu wahai Muhammad ini gila. Orang gila tak akan tersusun perkataannya. Dan tak ada orang waras takut pada orang gila. Tak mungkin kita jumpa atas dunia, orang gila ada pengikut. Ada tak orang gila ada pengikut? Tak ada. Orang gila, dia tak akan ada pengikut. Dan dia pun tak suka diikut. Cuba tuan-tuan ikut orang gila. Dia tanya, kenapa ikut saya? Kau gila? Dia tanya kita. Dia tak mau ada pengikut. Orang gila di jalan seorang-seorang. Mana tuan-tuan jumpa orang gila berjemaah? Di jalan ramai-ramai ni, grup-grup gila ni jalan ni. Konvoi sama-sama grup gila. Tak mungkin, itu orang normal dia yang suka berkumpul. Orang gila hidup dia seorang-seorang. Yang ni cakap hal lain, yang ni cakap hal lain. Dah sama gila. Dia kita kalau normal, yang ni cakap, ini dengar. Kemudian ni balik cakap. Sebab normal. Dan Nabi SAW pengikutnya bertambah. Kenapa kamu takut? Kalau kamu kata Muhammad tu gila, kenapa kamu takut? Kenapa kamu mengancam dia? Orang gila tak boleh jadi pemimpin. Apa kamu nak takut? Kenapa kamu bimbang semua benda yang kamu kata gila? Dan sama juga ahli sihir. Tuduh ahli sihir. Ahli sihir dikenali. Kata ahli sihir kita, ini antara orang yang mudah untuk kita kenali ialah ahli sihir. Sebab sifatnya ialah show off. Dia nak tunjuk dia hebat. Maka kerjanya untuk tunjuk, dia buat performance. Tak ada ahli sihir nak ubah orang jadi baik. Ahli sihir cuma nak suruh orang kagum pada dia. Tak lebih pada itu. Maka dia tu buat pertunjukan, kita pun kagum. Oi, dia boleh hilangkan diri sendiri. Dia boleh buat benda tu. Dia boleh buat benda ni. Tapi Nabi SAW datang untuk mengubah manusia. Daripada derhaka kepada taat. Daripada ahli maksiat pada ahli taat. Daripada orang tak tanggungjawab, bertanggungjawab. Sehingga Ja'far bin Abi Talib berkata kepada Raja Najash, dahulu kami sentiasa putuskan silaturahim. Yang kuat memakan yang lemah. Kami buat itu, buat ini. Sehingga datang seorang lelaki ini. Yang kami kenal namanya, keturunannya, nasabnya, sifatnya. Dan mengajar kepada kami akhlak yang baik. Tentang semenjak bila ahli sihir ajar akhlak yang baik? Tuan-tuan kan pernah tengok geng-geng sihir dan TV. Dia pernah tak ajar akhlak yang baik? Dia cuma untuk dibangga diri dia. Untuk dapat habuang dia. Nabi SAW mengubah manusia. Daripada minum arak, berhenti arak. Dan selamanya Islam datang untuk mengubah manusia. Sehingga kita tengok. Bila golongan-golongan intelektual barat berkata, tidak ada agama yang boleh ubah manusia melainkan Islam. Ada seorang tu, rappers, dia kata, saya ni bertukar-tukar agama, tapi saya tak mampu untuk berhenti arak, sehinggalah saya masuk Islam. Barulah saya mampu berhenti daripada arak. Kerana Islam satu-satunya agama yang keras tentang arak. Ini pula penagih dadah. Saya dah cuba semua agama untuk hilangkan ketagihan alkohol dan dadah. Bila masuk Islam, barulah saya boleh buat. Kerana Islam benar-benar mengubah orang. Cukup pengubahan, kita katakan perubahan pertama, penampilan yang pertama, menutup awal. Kan nampak seorang bila di-convert, bila masuk Islam, tu nampak. Tapi kalau dia Kristian, masuk Hindu masuk Buddha, tak ada bezanya. Makannya sama, perangai sama. Tak ada bezanya. Dia boleh kahwin Buddha, boleh kahwin Hindu. Hindu boleh kahwin yang tak ada agama, pagan. Pagan boleh kahwin sekian-sekian. Tapi bila Islam saja, kamu tak boleh kahwin melainkan dengan orang Islam. Tak boleh. Nak kahwin mesti di Islam dahulu. Orang Kristian dia nak kahwin dengan orang Buddha, tak syarat Buddha tu masuk Kristian. Mereka boleh kahwin dengan agama berlainan. Jadi larangan keras. Sebagaimana tiada larangan keras untuk mereka yang menganut agama lain untuk keluar daripada agama lain. Tak ada masalah. Tidak Islam. Bila seorang masuk Islam dan keluar, maka hukumannya cukup keras. Hukuman murtad. Untuk menunjukkan kebenaran Islam supaya tidak ada yang main-main tentang agama. Masuk keluar macam tukar baju. Tak boleh. Kerana ini agama. Bukan main-main.
Mereka kata kami okey je, sekejap agama ni, sekejap agama tu, sekejap. Ya, kan itu bukan kebenaran. Kalau kebenaran, kita tak boleh tukar-tukar. Kebenaran itu dipegang dan digigit dengan geraham. Bila seorang dah pegang kebenaran, maka dia tidak boleh lagi merendahkan dirinya untuk menolak kebenaran, menerima kebatilan. Baik, ini bila Allah sebut, unzur, tengok mereka ni. Kaifa darabu lakal amsal. Macam mana mereka ni kata macam-macam pada kamu. Gila lah, bodoh lah, penyakit lah, tak siumang lah. Semua mereka kata. Fadallu. Sebab mereka suka menuduhlah mereka sesat. Fala yastati'una sabila. Dan mereka tak pernah jumpa jalan petunjuk. Bila mereka kata Rasulullah makan makanan. Apa isu Rasulullah makan makanan? Kerana semua Nabi-Nabi makan. Namanya Rasul semua manusia. Apa isunya pula kamu kata kenapa tak turunkan bersamanya malaikat? Maka malaikat itu kejadian yang lain tidak boleh kamu lihat. Dan semua para Nabi dan Rasul yang diutuskan tak pernah bersama mereka malaikat bergerak untuk berdakwah. Tidak. Malaikat itu ada urusannya menurunkan wahyu dan dakwah itu dilakukan oleh Nabi. Bukan kerja malaikat dakwah orang. Malaikat tidak berperanan untuk dakwah orang. Yang berperanan dakwah orang ialah Rasul. Dia mesti menyampaikan. Malaikat menyampaikan perintah Allah kepada Rasul. Dan Rasul menyampaikan perintah itu kepada manusia. Melakukan tabligh, penyampaian. Kemudian Rasulullah SAW tidak perlu pada harta sebab Nabi bukan membawa ideologi materialisme atau maddiyin. Perkara bersifat material. Nabi bawa kebenaran. Kebenaran tak perlu ada kereta besar, rumah besar, istana besar. Ia perkataan yang benar. Apakah seorang bila nak bercakap benar, dia perlu ada kebun besar dulu baru boleh dianggap dia benar? Apakah seorang yang bercakap benar perlu ada gudang-gudang harta, boleh dianggap dia bercakap benar? Tuan-tuan, orang-orang macam ni, yang ada kekayaan semua-semua ni, dia tak mungkin bercakap benar kerana ada benda tu semua. Kerana kebenaran itu datang daripada sifat yang mulia. Bukan daripada kekayaan yang banyak. Akhirnya kita dapat yang kaya banyak ni kuat kelentong. Yang ada rumah, yang ada sekian, ini yang kuat menipu. Maksudnya, materialistik tidak menjadikan seorang itu bercakap benar. Cakap benar ialah kerana amanah dan sifat yang mulia. Dan kenapa Rasul perlukan benda-benda ni untuk menjadi dia seorang Rasul? Nabi ni bukan bawa material. Urusan dunia kamu carilah sendiri. Nabi bukan diajak bersaing hal dunia. Kerana buat dunia ni semua orang bersaing secara fitrah. Tapi Nabi bawa sesuatu yang orang selalu lupa, hal agama. Selalu lupa, selalu tak ingat, selalu terpedaya dengan dunia. Sehingga lupa agama lah yang paling penting untuk kita bawa jumpa Allah. Kalau tidak ke Nabi dan Rasul, ini sesat semua manusia. Maka bukan isu kebun, tanah, kekayaan, pembedaran dan sebagainya. Artinya mereka berhujah bukan pada tempat. Kenapa tolak Rasulullah? Sebab Nabi tak kaya. Tak apa kaitan kaya dengan kebenaran. Nabi cuma beritahu kamu ni, hubung silaturahim, jangan sembah berhala. Tak boleh, sebab awak tak ada kereta besar, mana boleh kami dengar. Tentang kita, jumpa seorang tu, misal kata, kita tahu dia depan tu ada lubang. Kita nak beritahu dia depan ada lubang. Dia kalau dia mandu seterik nanti jatuh. Kita kata, depan tu ada lubang, hati-hati nanti jatuh. Dia tanya, awak ni income berapa sebulan? Income berapa sebulan? Kenapa nak beritahu ada lubang depan ni? Apakah saya nak beritahu lubang depan? Kerana takut awak binasa. Awak tanya income saya berapa? Kereta dah bayar cash ke? Bayar bulanan. Bayar cash ke apa? Rumah awak berapa biji? Maka mereka tanya hal tadi. Daripada melihat kebenaran yang disampaikan, akhirnya mereka bergerak ke depan, jatuh lubang dan binasa. Seorang tegur kita, cik. Hari ni hati-hati cik. Misalnya, jalan raya tu jam. Jangan keluar. Sebab apa? Cuti satu Malaysia. Jangan. Kita beritahu. Dia tanya kita, awak beritahu tentang jalan jam, awak naik kereta apa? Tanya kita pula kereta apa? Rumah dah habis bayar ke belum? Rumah dah habis bayar. Duit KWSP ada berapa? Awak tak payahlah cerita jalan jam kalau duit KWSP awak tak sampai 2 juta. Tak sampai 3 juta. Dia kata apa kaitan saya nak beritahu awak jalan jam supaya awak jangan keluar? Supaya tak habis masa awak tak jalan raya. Tiba awak tanya tentang material. Awak tunggu saya ni jadi raja, tunggu malaikat turun beritahu benda ni, saya percaya. Okey, silakan. Akhirnya dia terperangkap dalam jam, tak ke mana dia. Akhirnya dia bercuti, dia tengok jalan dia. Habis 2 hari tak jalan lagi.
Maksudnya bila beritahu kebenaran, apakah perlu ditanya hal-hal maddiyin, hal-hal harta, materialistik? Ini tak masuk akal. Dia tak jadi apa-apa. Kita katakan macam letak hujah bukan pada tempat dia. Nabi SAW nak beritahu dia, kenapa kamu sembah berhala? Kenapa kamu zalimi hamba? Kenapa kamu jadikan perempuan sebagai hamba seks kamu? Kenapa kamu menindas orang? Kenapa? Bawa akhlak yang baik. Kenapa bina arak? Kenapa berjudi? Tiba-tiba mereka tanya, mana malaikat? Mana rumah? Mana duit? Mana sekian-sekian? Walau perbuatan mereka itu mereka tahu buat kebinasan pada mereka. Sebab itu kata Allah Ta'ala, dia mereka beri perumpamaan yang macam-macam. Sebab itu mereka tak dapat petunjuk. Tabarakalladzi, maha tinggi Allah. Yang insya'a kalau Allah kehendaki, ja'ala laka khairan min dhalik. Allah boleh beri lebih baik daripada apa yang mereka cadangkan. Allah bukan boleh turunkan satu malaikat, Allah boleh turun ribuan malaikat untuk bersama Rasul. Allah boleh buat. Kalau mereka cakap setakat kebun-kebun, Allah boleh jadikan semua dunia ini kebun Rasulullah. Kalau mereka setakat bercakap tentang harta banyak tu banyak ini, Allah boleh mendatangkan lebih banyak. Bahkan Allah telah menyediakan bagi Rasulullah itu apa yang lebih baik. Jannatin tajri, syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan di dalamnya istana-istana yang tersergam indah. Diriwayatkan ketika mana Nabi SAW berhadapan dengan tohmahan desakan musyrik Mekah untuk berkata, kenapa kamu tak kaya? Kalau kaya boleh kami percaya. Kalau kaya, kamu ada harta, ada ladang, ada itu, ada ini, boleh kami akan dengar apa yang kamu cakap. Maka diriwayatkan, turun malaikat Ridwan, penjaga syurga kepada Nabi SAW. Diriwayatkan, malaikat Ridwan, yang penjaga syurga, turun bertemu dengan Rasulullah dan menyampaikan salam. Lalu malaikat Ridwan ini berkata, ya Muhammad, Rabbul Izzati yukri'uka salam, wa hadha safatun, fa iza safatun min nurin yatala'la'u, yaqulu laka rabbuka, hadhihi mafatihu khazainid dunya, ma'a annahu la yunqasu malaka fil akhirah, mithlu janahi ba'udatin, fa nazara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila Jibril kal mustashir lahu, fa daraba Jibril bi yadihi al-ard yushiru an tawadhu'a, fa qala ya Ridwan la hajata li fiha, al-faqru ahabbu ilayya wa an akuna abdan sabiran syakura, faqala Ridwan asabta Allahu laka. Maksudnya bila malaikat penjaga syurga ni turun, membawa bersamanya satu bekas yang bercahaya. Dalam bekas itu ada anak-anak kunci kepada segala pembendaharaan dunia. Bawa satu safat bekas, dalam tu ada anak kunci. Bercahaya bekas tersebut. Lalu kata malaikat Ridwan, wahai Muhammad, Tuhanmu yang Maha Agung menyampaikan salam. Ini bekas kunci-kunci segala pembendaharaan dunia. Kalau kamu mengambilnya, tidak akan kurang sedikit pun bahagian dan kedudukan kamu di hari akhirat kelak, walau sebesar sayap nyamuk. Wahai Muhammad, kalau kamu ambil pembendaharaan dunia ini, tidak akan kurang darjat kamu akhirat kelak, walau sebesar sayap nyamuk. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat pada Jibril. Malaikat Ridwan turun, Jibril ada bersama Rasulullah. Nabi pun tengok Jibril nak tahu macam mana nak jawab. Kerana Jibril ni penasihat, kal mustashirlah, seperti penasihat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril mengisyaratkan tangannya ke arah tanah. Jibril buat ni. Maksudnya tawadhu. Jangan. Tawadhu. Tak perlu pada dunia ini. Lalu Rasulullah berkata, ya Ridwan, wahai malaikat Ridwan, la hajata li fiha, aku tidak berhajat dengan tawaran ini. Al-faqru, kefakiran itu lebih aku cintai. Wa an akuna, aku menjadi hamba yang sabar dan bersyukur, lebih aku suka. Lalu berkata malaikat Ridwan, asabta, benar kamu dengan pilihanmu, Allahu laka, Allah lah milik kamu. Jadi kalau fikir Rasulullah SAW boleh je pilih segala khazanah dunia. Kemudian Rasulullah pun berdakwah. Guna kekayaan berdakwah. Logiknya begitu. Tetapi Islam nak ada dakwah ni, biar didatang dengan sifat fitrahnya. Bukan kerana racun-racun dunia lalu orang pun nak bersama dengan kita.
Tuan-tuan, orang kalau bersama dengan kita kan harta kita ada, takkan kuat dia berpegang pada kebenaran. Tapi orang kalau bersama kita dengan asas kebenaran itu sendiri, walau apa keadaan kita naik, turun, tinggi, rendah, mereka tetap bersama dengan kita. Bersama dengan kebenaran. Kalau kita ada kebenaran, umpangnya harta benda, lambat laun mereka akan jauh. Biar mereka faham bahawa hakikat kebenaran. Umpama saya nak umpan tuan-tuan datang kuliah, saya buat makan banyak-banyak. Biar datang. Pesannya kalau tak ada makan, tak datang. Maka biar datang tadi bukan sebab itu. Biar datang kerana rasa nikmat ilmu itu sendiri. Biar tak ada makanan, biar ada makanan sama bagi kita. Bukan benda itu jadi umpan kita. Walau tak salah. Tapi biar kita terima sesuatu kerana menjadi asas kebenaran. Rasulullah SAW boleh gunakan lambakkan harta. Ajak orang. Tapi bagaimana kesannya pada pendakwah yang akan datang? Bagaimana nanti? Akhirnya, bila harta ini lebih banyak pada tangan orang fasik, apa yang akan dia lakukan kemusnahan kepada manusia? Supaya kebenaran tadi bukan diterima kerana jawatan. Kebenaran bukan diterima kerana harta. Kebenaran bukan diterima kerana hal-hal lain. Biar kebenaran diterima kerana kebenaran. Tak kira orang tu kaya, orang tu miskin, berpangkat, diterima ini satu kebenaran. Dia hadam itu kebenaran. Dalam situasi apa pun dia akan pertahankan kebenaran. Walau terpaksa hilang harta, even hilang nyawanya dia tak kisah. Tapi kalau kebenaran datang dengan umpanan seumpama itu. Kelak kita dah biasa mewah dan menerima kebenaran, tiba-tiba tak dapat benda tu. Umpama kita berkahwin, tak berkahwin. Kalau orang tu berkahwin kerana harta semata-mata. Ya, hari ni suami dia kaya, kalau suami satu hari nanti miskin, apakah dikekam di isterinya atau tidak? Kalau dia melihat kerana kebaikan suaminya, bukan pada hartanya, maka dia akan kekal bersama suaminya walau naik, walau turun, walau jatuh, walau bangun. Bagi itu suami dia selama-lamanya. Bukan kerana sebab-sebab yang lain. Kalau satu hari nanti suami ni jatuh sakit, kena stroke, kena itu, kena ini, dia tetap suami dia. Kan dia menerima lelaki ini sebagai suaminya. Bukan kerana hartanya, bukan kerana pangkatnya, bukan kerana pekerjaannya. Maka begitu seorang menerima sesuatu berdasarkan hakikat dia. Maka Nabi SAW kenapa tak terima harta banyak? Dan kenapa Jibril isyarat pada tanah? Jangan terima. Tawaduk. Kerana saya sebut tadi, kebenaran itu terlalu mahal lebih pada harta itu sendiri. Sebab itu bila orang terima kebenaran, dia sanggup tinggal harta dan hilang harta. Tak apa. Bila saya tahu ini kebenaran. Kalau orang tu pernah berjudi, kaya dengan judi. Ini kebenaran. Dia sanggup buang semua harta judi. Kalau dia pernah peroleh harta daripada menipu orang dan riba, dia sanggup pulangkan kembali pada orang yang ditipu. Bila kebenaran tu datang. Kalau sebelum ni dia mewah dan kita katakan berparti dengan kekayaannya. Bila dia insaf, dia sanggup tinggalkan semua. Walau terpaksa pakai baju-baju pakaian daripada guni. Sebagaimana berlaku pada Musa bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagaimana berlaku pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebagaimana berlaku pada Uthman bin Affan yang sehelai sepinggang demi menerima kebenaran Islam. Walaupun dia ni kira orang kesayangan mak dia, keluarga dia. Demikian juga Mus'ab bin Umair, anak tunggal dalam keluarga, orang paling kaya dan paling bergaya, kata Abdul Rahman bin Auf. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki, kemewahan. Tapi bila dia menerima kebenaran, ditinggalkan itu semua. Sehingga pakaian pun dia ambil kembali oleh ibunya. Sehingga dia memakai guni-guni sebagai pakaiannya. Sehingga waktu kematiannya tidak cukup kain untuk menutup jenazah dia. Ditutup kepala nampak kakinya, ditutup kaki nampak kepalanya. Akhirnya ditutup kepalanya sahaja dan diletak daun-daun izkir di kawasan kaki. Ini Mus'ab bin Umair yang kerana kebenaran tinggal harta. Sebab itu kebenaran kerana kita lihat kebenaran lebih mahal daripada segala dunia yang kita cuba cari. Macam saya katakan tadi, bila datang kebenaran dalam hati kita, kita sanggup tinggalkan semua dunia yang kita punya. Kalau ia benar-benar melalaikan kita atau daripada sumber yang haram, yang salah, saya akan tinggalkan. Saya tak akan berfikir dua kali untuk tinggalkan benda yang salah bila kebenaran dah ada. Walaupun saya mungkin dah bertahun-tahun menikmati kekayaan, menikmati pangkat dan jawatan, tapi kalau saya tahu ini batil, maka saya tinggalkan dengan mudah. Tanpa berpaling lagi ke arahnya, tanpa merindui suasana tersebut kerana melihat manisnya kebenaran. Maka ini asas kenapa Nabi SAW tak terima benda itu. Dan kekal dakwah itu biar diterima kerana kebenarannya, bukan kerana perkara yang diminta oleh bukan-bukan oleh orang-orang kafir tadi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.